Minggu ini hangat panas diperkatakan apabila penyanyi popular tanah air Adibah Noor telah menegur cara sebutan bahasa Inggeris seorang individu kenamaan ketika membuat satu ucapan. Dan pelbagai komen yang Adibah Noor terima apabila ada pihak yang tidak bersetuju dengan tindakan penyanyi ini. Assalamualaikum Kak Adibah Noor. Waalaikumsalam. Hai. Saya terus je lah kan. Isu yang sekarang ni sedang hangat diperkatakan lah mengenai Kak Adibah Noor, yang mana didakwa Kak Adibah telah menegur seorang orang kenamaan, yang mana menegur cara sebutan dalam bahasa Inggerisnya ketika membuat satu ucapan. Perkara itu menjadi orang kata sedikit sebanyak perdebatan lah juga di media sosial kan, apabila ada yang menyokong tapi ada juga yang macam tak sokong cara you menegur. Komen Kak Adibah, pada awalnya apa agaknya niat Kak Adibah sendiri ketika membuat teguran tersebut lah? Dia macam ni, kalau kita berada di hadapan lensa kamera, tak kira lah pekerjaan apa sekalipun, selagi kita meletak diri kita sebagai seseorang yang berdiri di hadapan khalayak ramai, kita harus bersedia untuk dikritik. Tak kira lah you selebriti ke, cikgu ke, malah influencer sekalipun. Niat saya untuk menjawab soalan Ria tu, saya cuma nak membetulkan sebutan perkataan dan terpulang kepada orang yang menonton nak terima pengajaran itu ataupun tidak. Sedangkan apabila saya menegur seorang penyampai berita, saya menerima komen yang positif daripada dia sendiri. Dia mengucapkan terima kasih kepada saya kerana membetulkan. Bukan niat saya untuk mengaibkan sesiapa. Kita nak belajar sama-sama. Bila kita guna contoh yang mungkin akan menjadi viral, benda tu akan lebih menyeluruh, lebih banyak dapat disampaikan. Sebelum ini Kak Adibah telah menegur beberapa orang. Macam Kak Adibah sendiri katakan kan, Kak Adibah pernah menegur penyampai berita. Dan bila Kak Adibah sekali lagi muncul menegur orang kenamaan ini kan, ramai yang tak dapat menerima. Antara komen yang saya baca lah, kalau sekali okey lah kot, kalau dua kali tu tak perlu lah kot. Mereka mengatakan bahawa dengan riak wajah Kak Adibah yang macam seolah-olah mempersendakan. Dan ada juga yang saya lihat yang macam kata kita sebagai orang Malaysia ni sepatutnya tak perlulah untuk mengikut accent orang luar, berbangga dengan accent kita sebagai orang Malaysia. Tak perlulah macam 100% nak ikut sangat. Saya bukan mengajar aksen, saya bukan mengajar untuk kita bercakap berbunyi macam orang Amerika, saya bukan mengajar untuk bunyi macam orang British. Tak, saya ajar sebutan perkataan itu. Ia adalah sebutan yang betul. Tak kira lah you duduk Amerika ke, you duduk Britain ke, you duduk Australia ke, itulah penerimaan sebutan yang universal. Kalau aksen tu kita dah jadi slang, macam orang Perak bila dia perkataan air itu jadi ayo. Itu bukan apa yang saya cuba buat. It's not about accent, bukan pasal slang, bukan pasal orang. Di sebalik komen-komen yang macam tidak bersetuju dengan cara Kak Adibah menegur orang kenamaan tersebut, namun ada juga yang kata bagus, apa yang Kak Adibah lakukan ini adalah salah satu cara untuk kita belajar. Daripada kita tak tahu cara sebutan satu-satu perkataan, kita dah tahu dah. Pilihan terletak di tangan kita. Sama ada kita nak tengok benda tu sebagai perkara yang positif, maka positiflah jadinya. Atau kita nak tengok perkara itu sebagai negatif, maka negatiflah jadinya. Tapi kalau kita memang perspektif kita, yelah aku belajar sesuatu lah hari ini, walaupun mungkin cara dia aku tak bersetuju, tapi aku belajar sesuatu, maka benda tu akan positif all the way. Saya nak cakap pasal apa yang Ria cakap. Setengah orang kita, dia kata alah tak payahlah nak elok sangat, tak payahlah nak betul sangat. Malah kalau study dekat overseas pun, lecturer orang putih sana boleh je terima budak-budak kita cakap pelat-pelat. Ya betul, saya setuju. Memang orang putih tidak akan sailang kita. Tapi saya ingin cabar dan soalkan di sini, kenapa berhenti kat situ? Kenapa tak perhebatkan diri? Okeylah, kita ni lidah Jawa, kita ni makan belacan, tak payahlah nak bunyi betul sangat kan. Itu memang reaksi yang saya terima. Saya baca dan saya geling kepala. Saya buat kesimpulan, kalau awak selesa kat situ, fine. Alhamdulillah, teruskan kehidupan. Selain daripada itu kan, ada juga yang sampai menyerang secara peribadi lah. Maksudnya ada yang macam kata time ni lah pun Adibah Noor nak macam menonjol sebab tak ada job, supaya orang nampak dia menonjol. Antaranya lah Kak kan. Tak laku kan. Kan dia bikin komen Kak lah. Dah sendu. Dia macam ni dek, kalau dalam perdebatan apa sekalipun, kalau you tak boleh debat dengan isi ataupun topik yang telah diutarakan, sebab kita dah tak ada isi tu, kita attack peribadi, kita dah kalah dah dek. Sebab agak je scroll je, tak apa.
Orang yang macam kita yang buat kerja-kerja di hadapan lensa kamera, haters ni ataupun cyber troopers ni, dia ada satu kotak khas untuk kita tau. Bila Adibano buat silap je, panggil kau, oi kawan-kawan, dia keluarkan props ni. Kau ambil props gemuk, engkau ambil props tak pakai tudung, engkau ambil props artis tentu, engkau ambil props tak cantik. It's okay, tak apalah, semoga berbahagia. Ya, ada juga yang komen, dia kata inilah sebabnya orang takut untuk bertutur dalam bahasa Inggeris kan. Yang tu saya pegang dan saya setuju, tapi ini saya punya reaksi. Salah tu, kejam, diketawakan ataupun diperbetulkan adalah tiga benda yang berbeza. Kalau orang gelak dekat you, itu memang salah, tapi bila orang betulkan, janganlah terus sentap. Apa yang saya buat ialah saya betulkan. Saya tengok di social media ramai yang membintangkan perkara yang sama, cuma saya je yang tampil berani untuk memperbetulkan, so saya kenalah semua. Saya sajalah kalau nak tambah kan, untuk mereka yang condemn, kritik guru-guru yang diberikan tugas untuk menjadi penyampai perantara, saya sarankan berhentilah untuk share video cikgu-cikgu ni untuk burukkan dia. Komen akak apabila ada pihak, maksudnya selebriti juga yang mempertikaikan kelantangan Kak Diba untuk menegur. Saya dapat dua daripada follower saya. Satu dia hantar yang satu komen yang berasaskan carotan, yang tu saya dismiss sajalah sebab dia dah attack personal, maknanya dia tak ada argument dekat situ. Nombor dua, saya dapat jugalah satu thread tu walaupun dia tak namakan sesiapa. Saya bersetuju dengan pandangan dia. Yes, usaha untuk membaca Al-Quran itu pun walaupun kita tak dapat nak baca dengan sempurna, usaha itu pun dah dapat pahala. Why stop there? Kenapa tak cari guru untuk memperhebatkan lagi bacaan kita? Samalah juga dengan bahasa lain. Nak dengan tak nak je. Terima kasih Kak Diba Noor, kerana orang kata sudilah meluangkan masa dengan Melody hari ni. Anything for Melody.